Okey, tak apa, kita start mana ada sudah. Yang lain tu ikut dia. Okey, baik. Kita sambung dah. Kita berhenti hari tu. So kita nak sambung kertas perbincangan kita. Topik masih lagi topik tekanan. Okey. Bahagian kertas 2 pula. Hari tu dah selesai kertas 1. Okey. Kertas 1 ni saya suka awak jawab kertas 1 sebab apa? Kertas 1 tu dia banyak menekankan knowledge, pengetahuan kita. Buat pengiraan, kebolehan kita mengingat. Kertas 2 ni lebih pada teknik sikit. Lalu perlu juga knowledge. Cuma kalau tu dia markah untuk teknik tu pun banyak juga boleh dapat kertas 2. Okey, baik. Soalan 1 dia kata rajah 1 menunjukkan sebuah alat pengukur untuk mengukur tekanan gas. Tekanan gas. Untuk mengukur tekanan gas. Kita ada 2 alat sebenarnya. Yang pertama barometer. Barometer. Yang kedua manometer. Lepas tu alat biasa kita tengok yang dekat apa? Dekat stesen minyak tu, nama dia tu tolok Borden. Tolok Borden. Tu untuk ukur tekanan juga. Tapi kalau kita fokus pada 2 ni, barometer dengan manometer. Okay. Manometer ni, barometer ni adalah untuk ukur. Kau tahu ukur apa? Ainak. Ukur apa Ainak? Mana Ainak tak ada? Ada. Ya cikgu. Gas. Barometer untuk ukur apa? Tahu. Enggak Ainak. Okey, dia untuk ukur tekanan Cair. Oh. Tekanan atmosfera. Tekanan atmosfera. Barometer ni. Okey. 3 orang SK ni lambat sikit masuk. Ayah. Cikgu Rus mesej saya. Okey, tekanan atmosfera barometer. Macam kita bawa macam ada di jam tak. Jam tu kata dia boleh ukur tekanan. Ada juga uji tekanan. Kalau untuk pendaki ke untuk orang yang suka masuk hutan, dia perlukan jam banyak function. Ada barometer, ada termometer, ada ukur ketinggian tu, latitude kedudukan dia, ataupun ada GPS. Tujuan dia, kalau orang suka masuk hutan ni, dia kena tengok fokus apakah yang akan berlaku. Sebab dalam hutan, kita tak tahu. Kadang-kadang tiba-tiba mari gelap, tiba-tiba hujan. Lepas tu tiba-tiba lepas hujan tu cengguh pula. Jadi menggunakan barometer pada tu, seorang pendaki ataupun orang yang suka masuk hutan ni dia boleh agak. Dia tengok keadaan tekanan atmosfera sekarang ni mula-mula banyak ni, tiba-tiba bertambah. Tekanan bertambah. Maksudnya hari nak hujan. Dia boleh buat jangkaan gitu. Sebab tu dia akan rancang perjalanan dia kata okey, tengok ketekanan ni dia semakin bertambah, maksudnya sebentar lagi akan hujan. Jadi kita kena buat satu tempat perkemahan untuk lindung diri kita daripada terkena hujan. Contohnya begitu. Jadi masa itulah dia perlukan barometer ni. Barometer ni secara ringkas dia, kalau dia duduk dalam bekas gitu, ada merkuri. Lepas tu ada kita panggil apa ni, tabung
tabung lidih ke tabung uji ke. Lepas tu dia mercury ni akan, sini kita isikan dengan vacuum. So mercury ni akan naik lah. So dia tunjuk sini berapa ketinggian dia. Biasanya dia tunjuk 76 cm. 76 cm tu adalah tekanan atmosfera pada permukaan bumi. Right? Pada permukaan kita sekarang. Tapi kalau kita naik atas bukit, dia akan berubah lah. Dia akan berubah, tak jadi 76, dia akan jadi semakin berkurang. Kurang daripada 76. Sebab tekanan dia semakin kita naik tinggi ke atas latitude, semakin rendah tekanan dia. Tekanan atmosfera. Tu barometer. Lepas tu ada satu lagi, manometer. Okay. Manometer tu untuk ukur gas. Dia guna mercury juga. Tapi dia guna untuk ukur gas. Iaitu, manometer tu dia isi dalam bentuk tube U. Macam rajah 1 ni. Okay. So soalan ni namakan alat pengukur. Nama dia adalah manometer. Okay. Tidak tahu makna. Patut kita tahu lah manometer ni. Tidak tahu makna dia? Ada tak? Tak ada aku. Tak ada? Okey, namakan satu ciri cecair yang akan memberi nilai Q yang lebih besar. Q ni adalah perbezaan ketinggian dia. Okey, perbezaan ketinggian dia tu kita boleh panggil, kita boleh kira tekanan. Right? So kalau kita tengok, padam sekejap. Kalau kita tengok pada perbezaan ketinggian ni tak, sini dia buka maksudnya terbuka, maksudnya akan ada udara masuk. Okay? Bila udara masuk dia akan memberi satu tekanan. Sini ni tekanan atmosfera, PATM. Sebelah kanan tu adalah tekanan atmosfera. Sebelah kiri dia sambung kepada bekalan gas. Maksudnya dia bergantung kepada tekanan gas. Okay, sini tekanan gas. Okey, antara tekanan gas dengan tekanan atmosfera tu, siapa lebih tinggi? Tengok parah dua tu, siapa lebih tinggi? Sebab Bai Haki. Bai Haki jawab kali. Membai kita. Gas. Gas lebih tinggi. Serius lah. Atmosfera ikut. Atmosfera. Atmosfera lebih tinggi kalau dia sama. Tak? Kalau dia sama, dia satu aras. Dia satu sama gitu. So maksudnya tekanan kiri dengan tekanan belah kanan ni adalah sama. Tapi kalau kita tengok di tekanan gas, lepas tu belah kanan tekanan atmosfera. Jadi tekanan atmosfera tu cecair dia lebih rendah daripada belah gas tu. Maksudnya tekanan atmosfera lebih tinggi, ditolak cecair ni supaya berada keadaan tidak balance, tidak seimbang. So tekanan gas ni lebih rendah lah. Tekanan atmosfera tu berjaya tolak dia. Menyebabkan ada perbezaan ketinggian. Jadi kalau tekanan atmosfera 76 cm Hg, mesti tekanan gas ni kurang daripada 76. Kurang daripada 76 tu banyak mana? Kita kena tengok Q ni. Katakanlah Q ni 8 cm. Jadi 76 tolak 8, jawapan dia adalah 68 tak? 68 cm Hg. Okey, jadi kita boleh tahulah kalau dia ada perbezaan tu. Okey, so sekarang ni soalan dia, nyatakan satu ciri cecair X yang akan memberi Q lebih besar. Dia nak suruh Q lebih besar tu dengan tekanan yang sama. Jadi kalau kita guna rumus P sama dengan H rho G, okey, tekanan ni tetap dia nak suruh H ni berubah.
menjadi bertambah. Jadi pemboleh ubah yang ada adalah rho dengan G lah. Sebab tu dia tanya satu ciri cecair. Jadi kalau kita ambil rho P per rho sama dengan Hg. Okey. H dengan rho ni adalah berkadar songsang. Nah, kalau H nak bertambah, dia kata apakah yang terjadi pada Q? Bigger. Nah, lebih besar, maksudnya H tu bertambah, maka ketumpatan dia mesti berkurang. So jawapan dia nyatakan satu ciri cecair. Cecair itu mempunyai ketumpatan rendah. Ketumpatan yang rendah. Okay, baru dia akan menghasilkan Q tu lebih tinggi. Alright. Okey, diberi nilai Q 7, diberi nilai itu 7. X ialah merkuri, tentukan tekanan gas dalam unit Pascal. Okey. 76, jadi kita kena tolak. Tekanan nak cari tekanan gas, P gas sama dengan P ATM tolak dengan Q. Alright. P ATM 76 tolak dengan 7. So jawapan dia 69 cmHg. Okey, cmHg ni kita kena tukar kepada unit Pascal. So nak tukar unit Pascal macam minggu lepas tu ada dah dalam soalan objektif. So kita kena guna rumus P sama dengan H rho G. Right. H 69, rho mercury ni berapa biasa dia akan beri. Sekejap kita tengok atas. $1,200. Ni air laut. Ya. Berapa dah tak ingat. $13,600. $1,600. So kita ambil nilai dia. Beri ada 3 kali. Lost connection punya 13,000. Pelik. Tak boleh nulis pula. Sekejap Betul. Saya buka balik. Apa ni? So sini 13,600 darab dengan G 9.81. Alright. 69 ni tak boleh guna sebab dalam sentimeter. So kena tukar kepada meter 0.69. 0.69. Alright. So baru boleh tekan kalkulator. 13,600 darab 0.69 darab 9.81. So jawapan dia adalah 92.057 kPa, kilo Pascal. Sepatutnya 92,057 jawapan dia. Jadi kalau kita tukar kepada kilo Pascal, 92.057 lah.
Okey, boleh? Okey ni. Ada lagi ke tak ada dah kan? Ke lost dah? Ada aku. Ada? Dia panggil baru tu baik. Sekarang ni ada 22 orang sahaja. Okay. Kelas Bayu tu habis buku apa? Kem Bayu. Dia untuk Alma tu tak silap saya tak? Kan dah habis itu pun kelompok tisu. Ada lagi suara Cikgu Fatimah Syam. Okey. Rajah 2 menunjukkan sebuah balon udara panas terapung di udara. Okey. Balon udara tu dia terapung disebabkan oleh daya apung yang wujud apabila maksudnya Archimedes kata apa? Kalau objek yang terapung, bila objek yang terapung, Archimedes kata berat objek sama dengan daya apungan. Okey, sama dengan daya apungan. Maksudnya ke atas daya apungan. Bawah dia ada berat. Berat objek tu termasuklah dengan berat penumpang, berat balon, berat udara yang ada dalam dia, berat bakul ni bakul semua. Berat objek tu merangkumi berat. So daya apungan sama dengan berat. Kalau dia berada pegun, dia pegun, senyap, dia mengalami keseimbangan daya. Dan Archimedes kata kalau daya apungan ni sama dengan berat udara tersesat. Berat udara tersesat. Maksudnya kalau ada udara dalam balon ni, akan ada udara di sekeliling ni yang tersesat keluar. So berat udara yang tersesat tu sama dengan daya apungan sama dengan berat objek. Baru dia akan mematuhi prinsip Archimedes. So nyatakan prinsip yang membolehkan balon udara terapung. Ni kalau daya apungan ni prinsip Archimedes lah. Prinsip molek nama Archimedes. Ejen nama dia. Kalau salah lah. Kalau salah nama memang akan salah. Okey, prinsip Archimedes Okey, apabila balon udara panas diisi dengan 55 meter padu udara panas yang berketumpatan 1 darab 1 kg meter padu per meter padu. Okey, berapakah jumlah jisim balon udara panas itu? Okey. Katakanlah dia duduk dalam satu kotak, ada balon, lepas tu balon tu diisi dengan udara panas. Okey. Isi padu balon ni sama dengan isi padu udara yang tersesat. Bila udara ni diisi, akan ada udara yang keluar daripada ni. Keluar daripada ni. Okey, ni udara tersesat. Udara tersesat tu sama dengan isi padu balon tu. Isi padu balon. Mula-mula tu balon tu tak ada isi padu. Bila diisi udara, maksudnya ada udara lain, udara di sekeliling tu yang tersesat. Sama macam kita masuk dalam air. Air tu penuh, kita masuk objek bulat, maka akan ada air yang melimpah. Isi ni sama dengan isi padu ni. Isi padu yang tersesat tu. Sama juga dengan kategori balon ni. Isi padu balon sama dengan isi padu air, isi padu udara yang tersesat. Sebab tu prinsip Archimedes dia terlibat dalam bukan liquid,
dalam fluid, bendale. Bendale itu sama ada cecair ataupun udara. Okey, dia boleh berlaku. Right? Jadi sini dia kata bila diisi dengan ni, berapakah jisim balon udara itu? Macam yang kita tahu tadi, berat objek sama dengan daya apungan sama dengan berat udara tersesar. Kalau kita tahu ni, boleh selesaikan masalah. Okey. Berat objek mg. Nah, daya apungan FB. Berat udara tersesar rho GV. Alright. So tiga benda tu kita boleh buat satu persamaan. So kita nak cari nilai M, jisim objek, jisim balon udara panas. Kita cari. So kita pun buatlah satu persamaan yang ringkas, mg sama dengan rho GV. Boleh? Okey. G dengan G boleh potong. Nah, jadi M sama dengan rho V. FB yang tak payah guna. FB. Kenapa? FB tu daya apungan. So kita nak buat persamaan, jadi kita nak kaitkan dia. FB tu buoyant force, daya apungan. Right. So M sama dengan rho V. Tapi kita kena ingat dia bagi dua ni. Ketumpatan udara panas dengan ketumpatan udara sekeliling. So situasi ni kita nak guna udara panas ke udara di sekeliling. Kita kena tahu sebab soalan ni dia nak trick kita ni. Nak guna mana? Udara sekeliling ke udara dalam balon hok panas? Nak guna hok mana? Cepat tu. Udara sekeliling. Dalam balon juga. Balon tu sekeliling. Sekeliling. Okey, kita kena udara sekeliling. Sebab apa dia kata berat udara tersesar ni? Berat udara tersesar maksudnya udara di sekeliling tu lah yang tersesar. Jadi isi padu dia sama dengan isi padu balon. Jadi kita kena ambil sekeliling 1.3 darab dengan hak balon ni 550. Right. Barulah boleh jawapan dia. So kira 1.3 darab 550. 3 darab 550. So kita akan dapat jisim dia adalah 715 kilogram. 715 kilogram. Enggak ikut tu. Balon tu. Macam kalau sebuah kereta kancil, kereta kancil kecil tu Viva ke, jisim dia lebih kurang 1000 kilogram. Okey, hitungkan daya apungan ke atas balon itu apabila udara panas diisi sehingga isi padunya 700. Okey, daya apungan jadi FB sama dengan rho GV. Okey, rho 1.3 tadi. Okey. Jadi gerak. Okey. Lepas tu G 9.81, V jadi 700. So tekanlah kalkulator Pak Bi. Tak masalah. 1.3 darab dengan 9.81 darab dengan 700. So jawapan dia adalah 927.1 Newton. Daya dalam Newton. Alright.
Okey, mengapa pecutan balon itu berkurang apabila bergerak naik ke atas? Balon ni, kalau balon terapung tu, mula-mula dia laju tapi makin lama dia semakin berkurang. Sebab apa? Sebab apa? Jawapan dia adalah satu saja, iaitu ketumpatan udara sekeliling semakin berkurang. Semakin berkurang. Makin kita naik ke atas, ketumpatan udara tu semakin berkurang. Semakin berkurang. Jadi laju balon tu akan berubah jadi semakin perlahan sehinggalah pada satu tahap balon tu akan berhenti pegun. Masa tu daya apungan sama dengan berat objek. Kalau kita ada balon, kita biarkan balon tu naik ke atas, dia tak akan naik sampai bila-bila. Sampai satu tahap dia akan berhenti. Pada masa tu daya apungan dengan berat objek adalah sama. Okey, next, nombor 3. Rajah 3.1 menunjukkan 2 biji balon yang digantung pada penang pada jarak 12 cm. Okey, dia letak balon, dia gantung, lepas tu dia tiup udara di tengah-tengah. Tiup udara di tengah-tengah. Jadi, laju dia tinggi dah udara di tengah-tengah tu. Tiba-tiba kita tengok balon ni, dia mendekati. Ni mendekati sini, ni dia saling mendekati antara dua. Okey, ni adalah prinsip Bernoulli. Nah, bila Bernoulli kata bila laju tinggi, tekanan rendah. V tinggi, P rendah. Nah, bila tekanan rendah, tekanan di sekeliling ni yang lebih tinggi akan tolak balon ni. Ni akan tolak ni. Macam kita duduk katakan di landasan kereta api tak. Tapi dia ada satu line kuning sini. Dia tulis jangan melebihi line kuning ini. Kalau kita duduk diri sini kan, kena duduk di belakang line kuning. Sebab apabila kereta api laju lalu, dia akan menghasilkan kawasan bertekanan rendah. Okey. V tinggi, P rendah. P itu tekanan kawasan bertekanan rendah. Laju tinggi, tekanan rendah. Jadi kalau duduk melebihi garisan kuning tu, sedang berada pada kawasan rendah, jadi udara yang bertekanan tinggi ni akan menolak awak jatuh ke dalam landasan, terus dilenyek oleh kereta api tu. Sebab tu ada kawasan line kuning. Kalau lebih, kita mungkin akan ditarik ataupun ditolak oleh udara yang bertekanan tinggi, dia akan tolak kita. Itulah, lebih kurang lah. Okey, namakan prinsip fizik yang terlibat. Prinsip Bernoulli. Tu gitu aja dia. Bernoulli. Ejaan dia Kena perhatikan balik. Kalau kita aja Bernoulli, asal bunyi Bernoulli je tak boleh Okey, Rajah 3.2 menunjukkan sebuah kapal terbang dengan daya angkat dia 25,000. Daya angkat 25,000. Sedang terbang pada ketinggian malar. Okey, kalau dia sedang terbang pada ketinggian malar, maksudnya dia sedang mengalami keseimbangan daya. Maksudnya berat dia pun 25,000 juga. 25,000 Newton juga. Baru dia seimbang duduk pada satu ketinggian. Kalau daya apungan dia lebih daripada berat, dia akan naik ke atas. Kalau daya apungan dia kurang, dia akan turun ke bawah. Sebab tu dia kena ada sayap ni. Sayap tu tujuan dia adalah untuk mengurang ataupun menambah daya apungan.
Daya apungan dia akan bertambah apabila sayap tu, kedudukan sayap tu menghasilkan kawasan berhalaju tinggi. Laju tinggi, tekanan rendah, maka daya apungan dia akan meningkat. Gitu. So soalan ni, hitungkan berat kapal. Tak payah hitung. Kita dah tahu dia sedang mengalami mengalami keseimbangan daya. Jadi kita buat je. Daya apungan sama berat kapal terbang. Jadi berat kapal terbang adalah sama dengan 25,000 Newton. Gitu. Tengok dua markah tu. Dua markah. Untuk persamaan ni satu markah dan ni satu markah. Mudah je nak dapat markah. Tapi kalau awak buat terus jawapan, dapat satu markah je lah. Sebab kita kena anggap pemeriksa tu tak tahu apa. Jadi kita kena terang kepada dia bahawasanya pada keadaan itu daya apungan adalah sama dengan berat objek. Baru dia bergerak dengan ketinggian yang malar. Sebenarnya nak beri kefahaman pada awak pasal keseimbangan daya tu pun payah sebenarnya. Payah nak beri kefahaman bahawasanya kalau objek tu berada pada ketinggian malar, berat dia sama dengan daya apungan. Tu pun payah pelajar nak faham. Tapi saya harap awak faham lah. Kalau dia nak naik ke atas, daya angkat ni mesti lebih tinggi daripada berat. 26,000 ke, 27,000 ke, baru dia akan naik. Kapal terbang tu akan naik. Kalau dia nak turun, dia akan kurangkan daya angkat jadi 24 ke, 24,000 ke, 23,000, dia akan turun. Kalau dia nak malah, dia mesti 25,000, sama. Okey. So berdasarkan aspek berikut, berikan cadangan bagaimana kapal terbang dalam darjah di atas boleh terbang lebih tinggi. So boleh terbang lebih tinggi. Maksudnya kita nak daya angkat dia lebih tinggi. Jadi kalau kita nak daya angkat lebih tinggi, yang pertama bentuk dia mesti bentuk aerofoil. Okey, aerofoil. Sebab apa kita nak bentuk aerofoil? Supaya halaju udara kawasan atas sayap tinggi. Bila halaju udara kawasan atas sayap tinggi, dia akan menghasilkan kawasan bertekanan rendah. Maka dia akan hasilkan daya angkat tu lah. Okay, daya angkat tu pun akan bertambah. Dia akan naik. Okey, bahan badan kapal terbang tu biasanya dibuat daripada bahan yang berketumpatan rendah. Sebab apa? Kena buat daripada bahan berketumpatan rendah. Sebab dia lebih ringan. Baru dia mudah naik ke atas kan? Ataupun kalau kita tahu, siapa tahu bahan nak buat kapal terbang tu dia buat daripada apa? Nama logam ni, siapa tahu? Duralumin. Duralumin ni adalah satu alloy campuran daripada aluminium dengan karbon, tersilap saya tak? Dia campur karbon dengan aluminium jadi duralumin. Jadi logam tu berketumpatan rendah tapi struktur dia sangat kuat. Dia ringan. Okey. Alasan dia tetap sama. Ringan. Tapi kalau awak tak ingat duralumin tu, tulis je bahan yang berketumpatan rendah. Okey, luas sayap. Luas sayap dia P sama dengan F per A. Tak? F per A. Kalau kita nak daya yang besar, PA sama dengan F. Okey, apa hubungan F dengan A?
adalah berkadar langsung. Tak? Jadi kalau kita nak F besar, A mesti besar. Jadi luas permukaan sayap kita kena bertambah. Okey. Luas permukaan sayap bertambah, alasan dia adalah untuk menghasilkan daya yang tinggi. Daya tinggi. So, dia boleh menghasilkan daya tinggi, maksudnya dia boleh mengangkat kapal terbang tu ke latitude yang lebih tinggi. Tengok, mudah sebenarnya. Okey, kalau yang kedua, bentuk aerofoil juga pada kereta lumba ataupun kereta F1. Tak? Tapi aerofoil tu mesti terbalik. Kalau dia buat aerofoil macam sayap kapal terbang dengan kelajuan kereta F1 tu, kemungkinan kereta F1 tu boleh terbang, terangkat bahagian punggung je lah, congek gitu. Jadi kereta tu akan jadi congek gini. Sayap. Dia akan si congek kereta tu. Sebab tu dia buat aerofoil terbalik. Aerofoil yang terbalik. Supaya akan menghasilkan satu daya yang menekan kereta tu ke bawah. Supaya kereta tu tidak terbabas, lebih stabil bila dia keadaan laju. Akan menghasilkan satu daya yang tekan. Dikatakan kereta F1 ni, bila dia bergerak laju tu, akan menghasilkan satu daya yang menekan dia ke bawah. Sehingga kan kalau dia lalu di kawasan terowong, kalau dia duduk, katakan terowong ni bulat gini lah. Kereta F1 ni duduk, dia gerak laju ke atas pun akan melekat di bahagian atas kereta. Di kereta. So dia boleh lalu kat bahagian atas macam cicak bergerak. Sebab dia menghasilkan satu daya tolakkan supaya kereta tu stabil dengan adanya spoiler. So kalau dia lalu dalam kawasan terowong, dia boleh gerak 360 darjah pusing dalam, sebab dia akan melekat. Namakan prinsip fizik yang terlibat menghasilkan daya ke bawah. Prinsip Archimedes, prinsip Bernoulli. Macam tadi lah, macam kapal terbang tu lah. So prinsip Bernoulli Apabila kereta lumba itu bergerak dengan laju, ia kekal stabil di atas lintah lumba disebabkan perbezaan tekanan udara di antara bahagian atas dan bawah spoiler yang menghasilkan daya ke bawah. Okey. Terangkan bagaimana perbezaan tekanan ini terhasil. Okey. Kalau perbezaan tekanan ni kita boleh guna dengan bantuan lukisan. Dia lukis tadi, spoiler terbalik. Aerofoil terbalik. Okay. Bila kereta tu bergerak laju, okay. Spoiler terbalik. Dia gerak ke sana. Bila gerak ke sana, udara akan bergerak bertentangan digerakkan udara. Okay. Jadi udara ni sampai sini dia akan laju. Okay. Sini ni biasa je. Okay. Jadi ini udara laju, tekanan rendah. Bahagian atas udara perlahan, tekanan tinggi. Okey, bila tekanan tinggi dengan tekanan rendah, dia akan menghasilkan perbezaan tekanan. Bila ada perbezaan tekanan, maka wujud satu daya yang menolak spoiler ni ke bawah supaya gerakan dia lebih stabil. So maka kereta tu tak terbabas. Kalau tak ada spoiler, dengan kelajuan kereta F1 tu, kalau tak ada spoiler ni
kereta tu tak akan stabil. Mungkin dia akan bila nak ambil left corner tu dia akan terbabas, dia akan pergi merata-rata. Sama macam roket lah. Roket kalau kita tak buat sayap, kita buat bodoh ambil botol air tu. Botol air kita pun masuk dekat pelancar roket, kita pun lancar. Agak-agak roket tu pergi straight je tau. Agak-agak awak. Dia pergi straight tak? Pernah main roket tak awak? Tak pernah lagi biasanya. Awak tak pernah lagi main roket tau. Roket air tu. Roket air. Tak lagi saya. Benda terang sekali. Kalau kita tak buat sayap, roket tu akan pergi mata-mata. Dia tak ada arah tuju. Bila kita letak sayap dia, okay, dia akan mewujudkan perbezaan tekanan. Dia akan jadi lebih stabil lah. Lebih stabil. Sama dengan kereta ni juga. Kereta F1. Kalau tak ada spoiler ni, kemungkinan kereta F1 tu akan pergi macam lipat hudung. Oh, hot belakang tu. Spoiler hot belakang tu lah. Spoiler. Ni. Spoiler Spoiler yang terbalik supaya dia boleh menghasilkan satu daya yang menekan dia ke bawah. Jadi dia lebih stabil. Dia boleh bergerak dengan laju dan stabil. Okey. Jadi kalau kita guna lukisan gini, awak akan dapat makan penuh ni. Hasilkan satu daya, perbezaan tekanan, daya ke bawah. So, lukis gitu, contoh-contoh gitu pun dapat makan. Tapi kalau nak tulis secara formal lagi lah. Boleh. Okey, yang pertama, apabila bergerak laju udara bahagian bawah spoiler lebih tinggi. Markah yang pertama Markah yang kedua, wujud kawasan tekanan rendah. Dan markah yang keempat, perbezaan tekanan akan menghasilkan satu daya ke bawah. Gitu. Tiga markah Berikan satu aplikasi yang menggunakan prinsip yang sama selain daripada kapal terbang, selain daripada spoiler. Aplikasi apa lagi yang menggunakan prinsip Bernoulli? Yang pertama, penunu Bunsen. Yang kedua, spray. Ataupun spray racun, ataupun spray kita guna spray air, pun guna prinsip Bernoulli juga. Okey, hal laju tinggi, tekanan rendah. Okey, next, jadual di bawah menunjukkan ciri-ciri 4 reka bentuk spoiler kereta lumba. Spoiler kereta lumba Seorang jurutera di sebuah syarikat pemasangan kereta lumba terkenal. Awak tahu tak tim F1 apa tu, Hot Petronas tu, BMW, Mercedes ke? Hot Petronas Taja tu. Sekarang ni siapa? Lewis Hamilton pemandu dia. Engineer bahagian reka bentuk tu adalah orang Malaysia. Tak tahu tak? Reka bentuk kereta lah. Reka bentuk kereta tu adalah orang Malaysia. Ada, itu viral kisah dia. Dia jadi engineer F1 menang perlumbaan pula.
Okey. Jadi sebagai seorang jurutera di sebuah syarikat pemasangan kereta lumba terkenal, anda dikehendaki menggunakan kepakaran anda untuk memilih spoiler yang paling sesuai untuk dipasangkan pada badan kereta lumba tersebut. Dengan merujuk pada maklumat yang diberi dalam jadual, terangkan kesesuaian ciri dan cadangkan spoiler paling baik. Okey. Dia nak paling baik ni, antara keempat-empat ni, kat mana paling baik? Okey, dari segi bentuk yang pertama, mestilah kita nak aerofoil. Kena ada ilmu juga ni, kena ada ilmu. Apa kita pilih aerofoil? Supaya dia boleh menghasilkan daya ke bawah yang lebih tinggi. Kalau bujur, kalau kita guna bujur, spoiler gini. Ada gitu. Ni spoiler pertama. Spoiler bujur ni bulat gitu. Bulat bujur. So kalau bulat bujur gini, dia tak akan menghasilkan apa-apalah, apa-apa daya. Sebab atas dengan bawah adalah bentuk yang sama. Okey? Dia tak menghasilkan perbezaan tekanan. Maka kereta tu akan melambung di merata-rata. Kalau dia bergerak laju lah. Okey? So aerofoil, patutnya awak kena jawab dalam jadual gini ya. Okey. Sini ciri, sini sebab. Ciri yang pertama tu bentuk, kita ambil aerofoil sebab dia adalah dia boleh menghasilkan satu daya ke bawah yang menekan kereta. Okey, yang kedua, bahan material ni kita ambil carbon composite. Sebab apa kita buat badan kereta mesti dibuat daripada carbon composite? Sebab dia lebih ringan. Bila dia lebih ringan, okey, pecutan dia lebih tinggi. Kita guna F sama dengan MA. F per M sama dengan A. Apa hubungan M dengan A? Songsang. Perkara songsang tak? Jisim berkurang, pecutan bertambah. Okey, jisim berkurang, pecutan bertambah. Ataupun kalau kita tak ingat pasal F sama dengan MA tu, kita tengok perbezaan antara lori dengan kereta. Kat mana D lebih laju ataupun dia boleh memecut dengan laju. Mestilah kereta tak? Kereta jisim yang lebih ringan, pecutan lebih tinggi berbanding dengan lori. Lori dia berat ataupun jisim dia besar, pecutan dia kurang. Dia tak boleh memecut. Okay, next, jisim. Kita ambil jisim rendah. Ataupun 25 ni paling rendah lagi. Okay. Kita kena jawab jisim rendah. Supaya alasan yang sama macam tadi, dia boleh memecut dengan lebih laju. Luas permukaan kena besar. Sebab P sama dengan F per A. Okay. PA sama dengan F. Okay. Luas permukaan yang besar akan menghasilkan daya yang besar. Maka dia lebih stabil. Kalau daya besar, dia lebih stabil. Alright. Jadi pilihan yang paling tepat adalah design A. Tepat dia. Okay. Kebolehan kita ambil itu lah. Okay. Lepas tu ada soalan pengiraan. Soalan pengiraan ni biasanya 5 markah. Okay. Luas permukaan bawah spoiler 0.35. Tekanan pada atas spoiler adalah 2,500 Pascal dan tekanan bawah dia adalah 1,000. Okey. Hitungkan perbezaan tekanan. So ni kita tolak je lah perbezaan tekanan atas dan bawah. Okey. Perbezaan tekanan sama dengan 2,500 tolak 1,000. Nah, jawapan dia 1,500 PA. Itu perbezaan tekanan dia. Tengok, boleh 2 markah di situ. Tak payah susah-susah. Seterusnya, daya ke bawah yang bertindak. Okey, daya, bila kita ada dah tekanan, P sama dengan F per A. Nah, tekanan dia 1,500. Daya kita nak cari, A dia beri dah ni. 0.35. 0.35.
maka F dia adalah 1500 darab dengan 0.35. Dan jawapan dia adalah 5 Newton. Tak. Simple saja pengiraan dia. 5 markah ni. Dalam SPM gini lah. 1 markah, markah kedua. Sini rumus ni dah ada markah yang ketiga, markah yang keempat, markah yang kelima. Simple saja 5 markah. 3 lah. Okey, bahagian C pula. Yang satu menunjukkan sebuah kerusi pergigian. Kerusi, kalau kita pergi klinik gigi tu, duduk atas kerusi, tiba-tiba kerusi tu naik. Tiba-tiba dia turun. Ataupun mula-mula dia lurus tak. Lepas tu dia bengkok, suruh kita duduk congok. Kerusi tu menggunakan sistem hidrolik. Sistem hidrolik tu dikawal oleh siapa? Doktor gigi tu. Kita tak nampak pun dia tengah kawal. Cuma kaki je tengah tekan. Lah. Bukan kursi ni saja. Kursi di barber pun ini juga guna sistem hidrolik juga. Ataupun kursi gaming. Kursi gaming kata awak ada kursi gaming. Tak. Guna sistem hidrolik juga. Tekan dia naik. Ataupun tekan sekali lagi dia turun pula. Dia guna hidrolik sekarang ni. Ataupun penyodok tu. Kita nak korek tanah. Ni guna hidrolik juga tu. So, hidrolik ni macam mana? Guna daya yang rendah akan menghasilkan daya yang tinggi. Okay? Kita guna 100 sini boleh menghasilkan, boleh mengangkat beban sehingga 200 kg. 200 kg tu bersamaan dengan berapa Newton? 200 darab dengan 9.81. 200 darab 9.81. Dia boleh menghasilkan 1962 Newton. Guna 100 je. So dia boleh menghasilkan satu daya yang lebih besar lah. Okey, apakah maksud tekanan? Maksud tekanan kita boleh beri rumus dia P sama dengan F per A tu. Daya per dengan luas. Okey, itu maksud tekanan. Ataupun dari segi ayat dia, daya seunit luas. Okey, bandingkan luas permukaan ombak yang bertindak ke atas luas permukaan, daya yang bertindak dan tekanan pendalih. Okey. Yang pertama, luas permukaan ombak. Okey. Ombak P. Ini sepatutnya awak kena tulis formula pada jawapan kena tulis. Poin yang pertama, luas permukaan. Poin yang kedua, daya yang bertindak. Poin yang ketiga, tekanan. Okey. Koma. Baru kita cari jawapan. Okey. Luas permukaan dulu. Ni 75, ni 1500. Jadi P kurang daripada Q. Kan? Lepas tu daya yang bertindak. Sini 100. Sini 200 kg bersamaan dengan 1962. Jadi P kurang daripada Q juga. Tak? Lepas tu tekanan. Tekanan dia tak ada tulis sini. Cuma kita kena tahu kalau prinsip Pascal, dia kata bendalih yang tertutup akan memindahkan tekanan pada semua arah dengan nilai yang sama. So sini ni adalah tekanan P sama dengan tekanan Q. Itu prinsip Pascal. So 3 markah situ dapat. Markah seterusnya hubung kait luas dengan daya. Okay. Luas bertambah, daya bertambah. Sebab kita tengok sini. Luas PQ ni sama dengan daya. P lebih besar, lebih kurang, Q lebih besar,
daya pun Q lebih besar. Maka luas bertambah, daya bertambah. Ataupun luas berkadar langsung dengan daya. Namakan prinsip fizik yang terlibat prinsip Pascal. So sini prinsip Pascal. Terangkan bagaimana jet hidrolik boleh digunakan untuk mengangkat sebuah kenderaan. Ini adalah soalan memahami. So kita kena tulis satu persatu, step by step. Poin yang pertama, bila daya dikenakan pada ombak P, satu tekanan terhasil. Okay, bila kita tekan dekat P ni, okay, dia akan menghasilkan satu tekanan. Okay, lepas tu tekanan dipindahkan dari ombak P ke ombak Q. Okey. Maka yang kedua, nilai tekanan adalah sama pada P dan Q. Nilai tekanan tu adalah sama pada ombak P dan ombak Q. Okey. Dan markah yang keempat, luas permukaan ombak Q, luas permukaan pada ombak Q tu besar, menghasilkan daya angkat yang besar. Berdasarkan rumus P sama dengan F per A. PA sama dengan F. A dengan F ni adalah berkadar langsung. Okey. Bila luas permukaan bertambah, daya juga bertambah. Gitu. Okey. Seorang jurutera reka bentuk sebuah syarikat pengeluar truk komersial. Anda dikehendaki mencarakan bagaimana untuk menambah baik lori sampah di dalam merajah supaya boleh digunakan dalam apa jua keadaan. Apa jua keadaan. Tak kira lah keadaan hujan ke, keadaan tanah lembut ke, tanah kerah ke, okey, dalam kampung ke, di luar kampung ke, di bandar ke, dia nak multi purpose gitu . Jenis jalan secara berkesan. Nak cakap berdasarkan aspek tayar. Yang pertama tayar, yang kedua pelonggok, yang ketiga bendalih dalam sistem hidrolik. Yang keempat, nisbah luas permukaan. Okey. Berapa ada ni? 1, 2, 3, 4. Dia sepatutnya kena 5. Ratio. Apa lagi kita boleh tambah? Okey, tak apa, kita tengok dulu. Pelonggok. Okey, yang pertama dari segi tayar dulu. Tayar dulu. Kita nak tayar macam mana? Yang pertama, tayar. Tahan lasak. Kalau kita sebut tahan lasak saja, tu Berbunga. ya, berbunga. Tayar berbunga baru betul. Berbunga. Sebab apa berbunga? Mengurangkan daya keseran. Sebab dok licin. Menambah cengkaman. Cengkaman. Okey, kalau dia pergi kawasan selut lah, ada tanah Berair. lembut, berair. Kalau tayar berbunga ni dia akan mencekam. Dia boleh gerak dengan light, smooth lah. Kalau tayar Sebab tu dia tak berbunga, mengurangkan keseran ke Ego? menambahkan geseran. Dia tambah geseran. Okey. Kalau tayar botok, dia mengurangkan geseran. Dia maksudnya
dia kurang mencengkam. Faham tak? Kurang mencengkam. Kalau kita pakai kasut tapuk licin tu, di kawasan berair macam atas swimming tu ada air, memang geboh lah, licin. Alright. Dia kurang mencengkam. Okay. Yang kedua, tayar mesti lebar. Tayar tu mesti dia lebar supaya tekanan pada permukaan rendah. Lebar. Kalau tayar tu macam tayar basikal, letak pada lori pula. Agak-agak boleh tak dia nak Senang jatuh. senang dia terbenam. Kalau gigi dalam tanah lembut memang akan lekat lah. Sebab tu dia kena guna tayar yang lebar. Okay? Tayar yang lebar ni mengurangkan tekanan pada permukaan. Okay, kalau kita tengok macam mesin padi ia guna tayar yang lebar dan berantai. Berantai tu untuk cengkaman, lebar tu untuk mengurangkan tekanan. Gitu. Okey, yang ketiga pelonggok. Pelonggok tu mesti besar ke kecil? Pelonggok yang Besar. besar. Dia boleh memuatkan lebih banyak sampah. Nak muat banyak sampah, supaya dia boleh pergi jauh. Kalau pelonggok tu kecil, dia ambil kawasan ni dah penuh dah. Kena pergi buang dulu, baru ambil mula. Kalau dia pelonggok yang besar, dia boleh ambil di kawasan ni. Boleh banyak lah. Okey, yang keempat, bendalur dalam sistem hidrolik. Bendalur dalam sistem hidrolik. Nak bendalur macam mana? Air ke minyak? Air ke minyak? Minyak. Minyak lah. Sebab apa minyak? Minyak ni tak boleh mampat. Tak boleh dimampat. Okey? Kalau kita guna air tu boleh menghasilkan gelembung-gelembung udara yang kurang berfungsi lah semasa kita guna tu. Okey, kurang berfungsi. Sebab tu kita guna minyak . Minyak ni sukar dimampat. Maksudnya kalau kita tekan dia, kita tekan 100 Newton, okey, tekanan yang dihasilkan tu akan sama rata. Okey, next adalah nisbah luas permukaan. Nisbah luas permukaan. Mesti kita nak nisbah yang besar. 1 nisbah 100 ke. Maksudnya daya 1 menghasilkan daya 100 kali ganda. Gitu. So nisbah luas ni lebih besar. Dia boleh menghasilkan daya output yang tinggi. Maksudnya boleh mengangkat sampah tu dengan berat lah, kalau berat dia boleh angkat. Gitu. So ni adalah soalan mencipta ataupun mengubah suai. So kalau dapat ni 10 markah ni buat dalam bentuk table. Kalau tulisan comel lah jadi dia. Tulisan uduh lah. Okey, maka habis habis dah. Cakap aku. Ya. Daya dia? Daya output. Daya kedua lah. Maksudnya kita guna tekan tu, daya input. Hasil dia tu output. Dia boleh mengangkat sampah. Nak buang. Sampah ni biasanya dia buang kat mana? Di kawasan
pembakaran sampah lah tak? Pembakaran sampah tu biasanya dia buat daripada jauh daripada perumahan orang. Sebab sampah ni busuk. Kalau dulu ni kat mana saya tak pasti kat mana. Tapi Kita kalau apa? kat Kemaman tu Kuatang ada ego. dekat Mok Cili. Memang setiap daerah tu ada tempat dia. Cuma dia cari di kawasan yang jauh daripada orang. Dulu kalau kat Kemaman dulu, Mok Cili tu sebenarnya kawasan orang tak pergi. Tak ada orang pergi pun kawasan Mok Cili. Tapi sekarang ni dah menjadi kawasan perumahan. Siapa duduk di kawasan tu, memang akan bau sampah lah. Tapi hidung kita ni pada satu tahap, bila dah kita bau hari-hari, dia jadi kalih, tak bau. Tapi orang yang baru mari, kalau busuknya kawasan ni, boleh duduk pula di sini kawasan busuk. Tapi dia dah biasa, jadi tak ada masalah. Okey, ada soalan tak nak tanya selain daripada tu? Bab tekanan ni sebenarnya seronok. Kalau awak faham dan kalau nak jawab soalan tu memang mudah lah sebenarnya. Tekanan tu biasanya tingkatan 4 dulu. Sekarang ni dia angkat letak pada tingkatan 5. Cikgu, Ya. dalam SPM ada soalan objektif ke? Objektif? Objektif ke soalan awak? Ada kita satu lah. Kita satu 40 markah tu memang soalan semua objektif. Ada pilihan jawapan A, B, C, D dan ada juga A, B, C je sampai C je. Dalam 3 soalan je sikit kan. Okey, lagi soalan lain sebelum kita stop. Ada soalan lain tak? Sebelum kita stop. Lagi, siapa nak tanya? Cepat. Ada? Ada sini nak tanya? Dah okey tak? Okey ego. Yeah. Awak sihat lagi? Sehat lama dah ego. Alhamdulillah. So hari ni ada 30 orang tak ni? Dami ada terleh mungkin internet dia tak kuat. Okey, jadi 9 orang tak ada. 9 orang tu macam biasa tau. Ya, nak salin sikit. Nak buat kehadiran tu. Budak Bayu ada belaka tak sini? Ke ada tak masuk? Yang pertama Haji ya. Haji ada. Afiq Ilhami ada. Zu ada. Tapi tak ada. Ikram tak ada. Ikram ada? Ikram. Lepas tu PK tak ada. Haika. PK. Haika tak ada. Lepas tu Irham tak ada. Irham. Lepas tu Puan Habib tak ada. Enak. Puan Habib tak ada. Enak. Saya tengok. Ya. Projeng, ego projeng. Fauzan tak ada. Okey. Baru 5 orang. 1, 2, 3, 4, 5. 4 orang lagi. Happy ego. Firdaus Epi. Lagi 3 orang lagi. Syazwan ego. Oh, Syazwa. Lagi 2 orang lagi. 2 lagi. Apa dia?
Dami ada, saya ambil nama dah ni. Siapa dia lagi? Cepat. Cuba tengok. Sabri. Oh, Mr. Sabri. Seorang lagi. Cepat. Mr. Sabri. Apa dia lagi? Baik, cikgu. Bai ada dia. Fauzan. Fauzan tulis dah. Bayar ada dia. Bai terleh ha. Maksudnya bai lah. Terleh tu. Okey. Okey. Setakat tu saja. Jumpa pada hari Selasa pula. Okey. Wallahu alam. Kita tangguh dengan tasbih kafarah. Amin. Terima kasih banyak. Okey. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih, cikgu. Sama. Terima kasih, cikgu. Sama. Cikgu. Sama-sama. Terima kasih, cikgu. Okey. Terima kasih, cikgu. Sama. Cikgu. Ya. Kalau macam kertas dua kot. Ada tak macam bahagian pilihan soalan yang tak dijawab? Ada bahagian B. Macam Bahagian ada B. soalan tu macam bahagian B kan. Tajuk-tajuk yang skor dah. Tajuk ni yang masuk untuk soalan bahagian B. Tak boleh nak kata kau. Kadang-kadang tahun ni masuk, tahun depan masuk pun. Kita tak boleh nak agak. Dulu boleh. Dulu boleh buat analisis. Cikgu khabar dulu gitu lah. Macam ada tajuk-tajuk yang kita boleh skor dah. Bahagian B keluar tajuk level. Oh. Dulu boleh, learn ni tak boleh. 4, 2, 3 tahun ni saya perhati. Tahun lepas tu tu soalan ni tu pula tahun ni. Cikgu. Okey, beres. Terima kasih cikgu.